Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi malam ini kita sambung lagi di ketika musim kuarantina, musim kita sedang beruzlah, dan insyaAllah hari Jumaat ni kemungkinan besar kita dah menyambut bulan Ramadan. Jadi marilah kita sama-sama untuk menambahkan ibadat kita untuk kembali kepada Allah. Dalam persoalan macam ni kita tak boleh kira orang. Kita tak boleh duk tengok kiri kanan sangat-sangat. Manusia ni macam-macam passion. Bila zaman akhir ni, manusia yang sesat tu lagi ramai daripada yang tak sesat. Jadi kita jangan ambil kebanyakan orang tu, kita jangan tengok sangat orang sangat. Kita nak mengaji, kita teguh cita-cita kita, azam kita, kita usaha, kita mengaji. Yang nak left group tu biarlah dia orang nak left, pasal duk kira sangat. Benda ni bukan boleh dapat lagi, kita pun tak tahu. Entah peluang ni ada lagi ke selepas ni, ataupun mungkin ini yang terakhir buat kita nak mengaji. Jadi sebab tu kita kena banyak berserah kepada Allah. Jangan ikut hawa nafsu. Bila ikut nafsu, kena ingat syaitan, 16 ekor syaitan duk tunggu kita hari-hari. Hari-hari dia cucuk kita. Setiap kita mengaji ni, lagi dia cucuk macam-macam. Kita pula jenis orang tak sabar. Kalau boleh nak faham cepat-cepat, memang kita tak ada ruang macam itu. Mengaji ni kena sabar. Dia ada adab dia. Sebab tu nak mengaji kena mengaji adab dulu. Baru boleh mengaji ilmu. Ilmu masuk bila ada adab. Orang tak beradab, ilmu apa pun tak masuk. Pergilah mengaji kat mana pun. Carilah tok guru alim macam mana pun selagi dia tidak ada adab. Sebab tu penting perkara ini kita nak mengaji ni. Nak bagi kita faham. Tu saya kata tadi, jangan tengok orang. Biar je lah orang. Kita duk layan orang buat apa? Kan? Jangan dengar hasutan-hasutan syaitan. Syaitan dia bisik macam-macam. Macam-macam bentuk dia bisik. Orang alim dia bisik macam ni. Orang jahil dia bisik macam ni. Orang awam dia bisik macam ni. Orang nak mengaji dia bisik macam ni. Bisikan dia tu susah orang nak lepas. Sebab terlalu licik bisikan dia tu. Cuma manusia ni banyak sombong. Dia berasa dia hebat. Dia tak tahu syaitan tu lagi hebat. Dengan bisikan dia tu. Betul Allah sebut, hanya orang-orang bertakwa yang akan selamat. Baik, so jadi malam ni kita ke tajuk rukun agama yang ketiga, iaitu tentang rukun ihsan. So rukun ihsan ni dalam pengajian ilmu tasawuf. Ihsan ni kita dah belajar kemarin. Ihsan ni rukun agama ketiga, iman, Islam, ihsan. So yang ketiga malam ni, sebelum ni pun kita dah bincang, saya rasa kita dah bincang dah tentang sepintas lalu tentang ihsan. Cuma malam ni kita nak fokus. Nak bagi faham, nak duduk dekat mazhab mana satu. Cerita mazhab lagi. Semalam pun kita dah bincang panjang dah tentang dalam masalah rukun iman. Kita duduk pada mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Siapakah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Rasanya yang tak pernah mengaji dah mula faham. Yang mula nak lari pun ada juga. Larilah tak apa. Tak ada kita kisah pun. Kan? Kita nak cerita benda yang hak. Sebab kita ni mazhab kita, mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kalau bukan pada tu, biar jadi orang nak pergi. Kita tak kisah. Mengaji ni memang kita bukan nak cari followers. Kita nak cari ilmu. Jadi pengajian macam itu. Memang macam ini. So jadi, dalam bahagian ketiga ni, tentang rukun ihsan ni, saya pernah sebut semalam. Saya sebut tentang apa? Tentang takdir. Sebelum kita lahir ke dunia ni, Tuhan dah catat dah takdir kita. Apa yang akan berlaku hari ni, hari ni, hari ni, hari ni.
Malah ni dia takdir dah. Sejak azali lagi dah. Kita pun tak tahu bahawasanya ketika musim Covid ni kita tiba-tiba dapat laluan. Allah bagi peluang untuk kita belajar pula agama. Malah ni pula kita nak belajar tentang rukun ihsan yang tak pernah kita terfikir selama hari ni. Itu kata takdir. Kita tak nak terfikir. Tiba-tiba Allah bagi izin kepada kita. Sebab Allah yang tetapkan. Semua ni Tuhan yang tentukan. Kita ni cuma nak pilih baik dan buruk je. Sebab tu Allah kata fa'alhamahum fujuraha wa taqwaha. Jadi diberi ilham atas jalan-jalan jahat dan jalan takwa. Kemudian kita nak tentukan benda Allah bagi tu elok dah. Allah ni bila dia hendakkan kita tu jadi elok, dia akan ambil kita, dia letak di tempat yang baik. Tu cerita Tuhan dia dengan kita, dengan hamba dia. Bila dia nak kita jadi baik, dia akan ambil kita daripada tak elok tu, letak tempat yang elok. Kita pun tak sangka kita boleh duduk di sini. Itu kata takdir. Tapi bila orang tak nak, bila dia tak nak tempat yang baik, dia nak masih duduk, dia rasa dia tu hebat, nak duduk tempat macam dia kata sekarang ni. Kita nak buat macam mana? Dia pilih takdir daripada tak elok, daripada takdir yang baik kepada yang jahat. Itu terpulang lah. Dia buat pilihan. Pasal Allah ada ilham dah. Mana masing-masing manusia dah ada dah petunjuk tu. Sama ada dia nak pilih baik, buruk tu pulang atas dia. Jadi kita minta doa ke Allah lah supaya Allah kekalkan kita mengaji sampai habis ni. Tu saya kata tadi, kita tak tahu sampai bila kita boleh mengaji macam ini. Jangan kita anggap, tak payahlah lain kali kita mengaji dah. Forget it about that lah. Don't go too deep in the religious. Ada pula kada orang bagi tahu gitu. Jangan menjadi dalam sangat. Dia suruh mengaji macam orang lain ni. Yang boleh binasa ke agama tu. Baik, so jadi kita masuk dalam rukun ihsan. Pengajian kita dalam ilmu tasawuf. Bila masuk ilmu tasawuf ni, kat sini yang jadi lagi masalah ni. Yang tak pernah mengaji ilmu tasawuf, kalau dengar tajuk ni lagilah pening sekarang. Lagilah ramai left group. Sebab dia ingat ilmu apa ni pula. Dia tak pernah mengaji. Sedangkan ilmu tasawuf ni ada lengkap dah dalam Quran. Dalam Quran, dalam hadis sudah cerita dah. Semua dah ada dah. Semalam kita cerita masa bila Imam Abu Hasan Asy'ari. Selepas lebih kurang 100 tahun daripada Imam Syafi'i. Datang Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Maturidi. Perkenalkan pula, susun pula. Bukan kenal, susun ilmu aqaid. Tentang ilmu tauhid. Nak bagi orang awam di belakang ni, umat ni faham agama tu. Itu kata karamah mereka. Yang katakan karamah ni, bukan berjalan atas air, bukan terbang di langit tu. Karamah Imam Syafi'i, mazhab dia, sampai hari ni orang pakai. Kita kata Imam Al-Ghazali, orang kutuk, orang maki hamun, orang cerca kitab dia, sampai hari ni orang baca. Kamu tak nak baca, sudah, orang boleh baca. Begitu juga dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, mazhab dia, ahli sunnah wal jamaah, sampai hari ni orang pegang. Itu karamah mereka. Dan malam ni pula kita nak ngaji pula tentang pengajian tasawuf. Lagilah pening. Tasawuf ni nanti sesat lah. Janganlah belajar ilmu tu. Dengarlah cakap ustaz tu. Kan? Jadi, sedangkan ilmu tasawuf ni ada yang fardu ain. Yang saya nak mengajar ni, saya bukan nak ajar ilmu hakikat. Saya bukan nak belajar ilmu ma'rifat. Hak tinggi-tinggi nak tak boleh nak ngaji tentang ahadiah, wahadiah. Nak tentang martabat 7. Nak cerita tentang alam macam mana alam mistik. Kan? Nak sampai syuhudal kasrah fil wahdah, syuhudal wahdah fil kasrah. Nak sampai pandang yang satu. Dalam yang banyak, pandang banyak dalam satu. Bukan sampai peringkat tu lagi. Ini cuma peringkat ambil sekadar fardu ain yang wajib kita kena belajar. So jadi ini bahagian yang kita nak faham tu dalam pengajian ilmu tasawuf. Jadi tasawuf ni adalah ilmu yang berkaitan dengan hati. Kamu nak lari di mana? Kamu ada hati. Hati tu ada penyakit. Penyakit ni kalau tak bersih, dia akan kekal dalam hati. Dia ni lah punca penyakit. Selain daripada coronavirus, yang dahsyat lagi ni hati penyakit kita ni. Penyakit hati yang berpenyakit dengan penyakit mazmumah. Sebab tu kita perlu Allah. Allah tolong kita. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah tu wali. Allah penolong kita. Tak payah cari tok wali dah lah. Nak cari tok wali juga. Manalah kamu kenal tok wali? Siapa yang kata tok wali? Kenal kata tok wali? Tok wali tu pun dia tak tahu dia wali. Cukuplah Allah wali. Allah penolong kita. Yang mengeluarkan kita daripada zulma ilan nur. Siapa dia? Tuhan yang nak tolong kita. Dengan syarat kita kena kenal Tuhan tu. Kalau Tuhan kita tak kenal, macam mana dia nak tolong kita? Jadi begitu. So jadi
Nak keluarkan penyakit dalam hati itu kita kena kenal Tuhan. Baik. Kemudian tasawuf ni, bila kita mengaji ilmu tasawuf ni, kita akan berjumpa dengan bahasa-bahasa yang unik. Sebab tasawuf ni dia mempunyai lenggok bahasa dia sendiri yang sangat indah dan menyentuh hati dan perasaan. Ini ilmu tasawuf. Dia ilmu cukup seni. Sebab tu ulama tasawuf ni dia sangat beradab. Macam Nabi tu. Nabi tu, tasawuf Nabi tu cukup sangat hebat. Wara' dia, tawaduk dia Nabi. Kita ni kadang-kadang keras juga. Kan? Tu beza dia. So bila kita masuk dalam pengajian ilmu tasawuf ni, yang kita nak belajar ni ilmu tasawuf fardu ain. Fardu ain, faham ? Jadi jangan duduk keliru lagi. Kena ikut mengaji ni, kena ikut habis-habis, mengaji sekat jalan, lepas tu dia katanya macam kat orang. Itulah tak betul, inilah tak betul. Manusia ni pasal menuduh nombor satu. Kita ngaji dulu lagi faham. Besok dah habis COVID ni ustaz, cukup lah. Okey, saya stop lah. Nak cakap, dah tak ada orang nak ngaji, kita ngajar bila ada orang nak ngaji. Okey. So jadi malam ni kita mulakan dengan tajuk pengajian ihsan dalam pengajian ilmu tasawuf. Baik, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Okey. So jadi tentang rukun yang ketiga ni, ihsan ni, apa hukum belajar tasawuf ni? Hukum belajar tasawuf ni adalah fardu ain atas tiap-tiap yang berakal, yang sampai umur itu mukallaf. Jadi saya ulang balik perkataan mukallaf tu. Apa makna mukallaf? Yang Allah sebut dalam Al-Quran tu, iaitu cerita tentang orang yang memiliki dua pendengaran. Sama ada dua-dua mata dan telinga, mendengar dan melihat, ataupun ada salah satu daripada dua tu. Kalau tak ada yang salah satu tu, maka dia tak jatuh jadi orang mukallaf. Tak jadi wajib atas dia untuk menuntut ilmu macam orang mabuk, orang gila. Ataupun anak-anak, kanak-kanak yang sindrom Down tu, yang memanglah kita tengok dia tu memang tak mampu nak memahami tu. Maka selagi kita ada pendengaran yang Allah bagi ni, yang Allah kawal pendengaran kita dengan penglihatan kita tu, maka kita ni masuk dalam kategori orang yang mukallaf, yang dah sampai umur, yang dah akil baligh. Maka jadi wajib belajar ilmu tasawuf ni. Tasawuf yang mana? Bahagian fardu ain. Kalau nak kata ilmu akhlak pun tak apa. Ilmu apa pun cakap pergilah. Ilmu aqaid, ilmu aqaidul iman, ilmu sifat 20, ilmu usuluddin, cakaplah semua ilmu yang sama je. Cuma bentuk penyampaiannya agak beza sikit, tapi isi kandungan dia tak lari daripada untuk makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam kita belajar awaluddin ma'rifatullah. Sama juga. Jadi dalam tasawuf ni pun nak bersihkan benda hati kita tu supaya kita dapat makrifah tu. Kalau hati kita kotor, tak boleh pergi, tak kenal siapakah Tuhan. Dan hukumnya jadi wajib, kalau dia tinggal jadi haram. Ini bahagian tasawuf. Jadi siapa kata tasawuf tak ada dalam rukun agama kita? Yang duk salah faham ni, bila dia dengar cerita mengaji hakikat insan lah, mengaji kitab tahu apa benda kitab tu tinggi-tinggi sampai tak semayang jadi pakai niat je, itu memang sesat lah. Sebab tu tasawuf ni dia benda yang tak ada bersifat. Dia akan duduk kat mana-mana saja duduk. Jadi dia tu independent, dia kena ada benda dia nak pegang. Kena ada fiqh, kena ada tauhid, baru ada tasawuf. Kalau tak ada fiqh, tak ada tauhid, tak ada, jangan nak pakai orang tu. Dia cerita tasawuf semayang tak payah, itu bukan orang tasawuf sebenarnya, itu orang sesat. Jadi kita nak kena justify benda tu. Dia hanya ada tasawuf bila orang tu ada fiqh, dia ada tauhid, baru ada tasawuf. Tidak tasawuf tu nak letak kat mana? Macam contoh tasawuf tu warna. Warna ni, warna merah lah kita kata. Nak sapu dekat mana? Kalau tak ada benda. Jadi mestilah kena ada dinding ke, ada alat, ada tempat nak sapu dia tu. Macam tu. Jadi tasawuf tu kalau tak ada benda tu, dia nak sapu tak boleh, maka bukan tasawuf. Jadi yang ini yang kena faham baik-baik. Jadi supaya tak keliru. Banyak orang keliru saya tengok. Dia tak faham. Jadi tujuan kita belajar ilmu tasawuf ni untuk apa? Untuk bersihkan hati kita. Pasal apa? Yang jadi hijab antara kita dengan Allah tu adalah karat tu. Kotoran yang terdapat pada kita punya tu, hati kita tu. Tempat mudrah, tempat alaqah, tempat yang kotor tu. Dalam tempat-tempat tu yang menjadikan hati kita jadi kotor. So nak bersihkan macam mana? Tu cerita tasawuf. Sebab tasawuf ni ada adab dia, ada kaedah dia. Dia kena mengaji dulu sampai habis pun dia boleh faham. Kalau dia dengar cakap orang, kan?
Tak apa-apa orang cerita. Yang tak faham pun bercakap. Dengar cerita orang. Saya dengar cerita. Okey, kamu dengar siapa cerita? Yang kamu pandai-pandai cakap. Dengar cerita orang kata orang tu siapa nama. Kita nak tahu juga orang tu siapa yang duk kata orang tu tasawuf ni sesat kat mana. Sedangkan dia ada mazhab dia. Yang kita nak belajar sekejap lagi ni. Ada mazhab dia. Macam mana juga fiqh Imam Syafi'i. Tauhid Abu Hasan Al-Asy'ari. Tasawuf kita belajar tentang Junaid Al-Baghdadi dulu. Yang lain-lain tak apa, nanti kemudian kita bawa. Sebab dalam pemikiran ni banyak. Saya sendiri banyak saya belajar daripada segi Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jalani. Kita ambil semua. Pasal Ibn Arabi. Pasal ni dia macam-macam bentuk. Tapi hakikat dia satu je. Sampai kepada Allah. Maka tarikat tu banyak. Tarikat ni macam ni. Tarikat ni macam ni. Tarikat ni macam ni. Semua tu jalan nak buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan ada tempat yang tinggi-tinggi. Dia bukan lagi. Ni bukan masa dia lagi. Yang musim Covid ni, jadi dah takat ni dulu. Mengenalkan dulu macam mana penyakit-penyakit batin ni. Nak melepaskan daripada ikatan, hijab ni. Sekatan, hijab antara kita dengan Allah. Maka, tugas kita mengaji macam ni. Nak melepaskan kita daripada kejahatan tu. Daripada apa? Nafsu zulmat tu. Yang minat zulumah tu. Zulmat tu. Zulmat tu gelap. Gelap gelita. Gelap ni, tahu gelap. Bila kata zulmat ni gelap tak nampak. Macam berjalan waktu malam yang tak ada bulan, tak ada bintang, apa cahaya pun tak ada, gelap gelemat. Faham gelap gelemat? Gelap gelita. Gelap sungguh-sungguh gelap. Kalau tengah-tengah gelap tu, bayangkan tengah-tengah gelap tu ambil lampu torchlight suluh. Nak suluh tu masalah kita sekarang ni. Nak ambil cahaya tu di mana? Mana dia ada sedia dalam badan dekat kita? Cahaya tu bukan duduk sedia, ada kita beranak-beranak ada cahaya dah. Kita tengok jasad jadi pada jasad kita. Kita belajar sekejap. Jasad ni jadi daripada apa? Anasir, tanah, air, api, angin. Sebab tu orang dalam badan kalau dia belajar bab anasir ni, kalau yang banyak tanah tu dia sejuk. Kalau banyak api dengan angin ni, merampuih, panas baran. Tu. Tu perangai orang kalau banyak api dengan angin dalam badan dia. Kalau orang banyak air dengan tanah ni dia lembut. Dia lemah, sifat dia lemah lembut. Yang masalahnya yang ada api dengan angin ni banyak. Tengoklah macam mana. Orang kata kepala angin, pok aku tu. Sebab dia banyak api dengan angin. Jadi macam mana nak bagi dia turun, nak bagi dia sejuk? Nak kena guna air dengan tanah. Nak kawal macam mana? Kalau belajar dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia cerita lagi tentang dalam badan kita ni ada dua sifat hak paling buruk sekali. Pertama, perangai anjing dengan babi. Duduk dalam badan kita. Macam mana nak kawal perangai tu? Jadi tu lagi kita tengok lagi banyak. Tapi saya nak cerita ni benda yang asas dulu. Okey, so kita belajar ni dulu. Kita dah tahu bahawasanya hukum belajar ni fardu ain atas kita. Dekat mana fardu ain? Sabar kejap. Kita pergi peringkat demi peringkat bagi kita faham. Lepas tu kita ambil kaedah-kaedah mana kita nak belajar tu. Okey, yang ni dulu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Sekali lagi kita tengok kita sambung lagi tentang dekat mana yang katakan kita kena belajar yang disebutkan yang dalam kisah ihsan ni, iaitu dalam hadis Jibril. Yang ada saya baca awal-awal kemarin tentang hadis Jibril ni. Kita nak tengok sekarang ni, kita nak kena yakin bahawasanya pengajian tasawuf ni ada, iaitu dalam bahagian ihsan ni ada. Kat mana yang Nabi sebut? Okey. Saya ambil hadis yang bahagian last sekali ketika mana selepas Nabi ditanya oleh Jibril tentang Islam, tentang iman. Dan akhir sekali, Jibril bertanya Nabi, qala, fa akhbirni anil ihsan, kata Jibril. Maka jawab Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Maka dia bertanya lagi, kata Omar. Hadis ini oleh Omar. Beritahukan kepada aku tentang ihsan. Jibril tanya Nabi, khabarkan kau tentang ihsan. Nabi jawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun kau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu. Jadi dekat sini jelas disebut. Lepas tu kita nak kena mengaji bab ihsan supaya tak kala kita beribadah kepada Allah, kita tidak menyengutukan Tuhan. Kita tidak melakukan syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syirik ni kalau kita duk nampak wujud kita lagi, dalam sembahyang tu duk nampak kita wujud ni lagi, duk syirik situlah sampai bila-bila. Sebab tu dia kena nafi. Sebab tu dalam kaedah kita bila kita beramal, kita belajar tentang ilmu kalimat la ilaha illallah tu. La ilaha illallah tu dia ada situ nafi dan isbat.
Yang nak dinafikan, apa yang dinafikan tu? Yang nak diisbat tu, apa yang nak diisbatkan pada kalimat la ilaha illallah tu? Jadi tujuan ni supaya masa-masa dia mengatakan la tu, nafi tu, nak menafikan apa? Dia bukan boleh menafikan tokong ke apa ke, dia nak menafikan sekira-kiranya. Kalau ada zat yang menyerupai akan zat Tuhan tu, itu yang nak dinafikan. Memang benda tu tak ada. Tapi kena nafi dulu, baru datang isbat. Baru dia tak jadi dalam syirik. Kalau tidak dia duduk syirik situ, dia duduk sembah Tuhan, dia sembah Tuhan lain tu. Bukan dia sembah Allah. Sebab tu kena mengaji bab-bab macam ni supaya kita tak menyembah yang lain ghairullah, lain daripada Allah Taala. Tu Nabi kata adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan seolah-olah engkau melihat akan dia. Seolah-olah melihat akan dia, memang kita tak nampak dia, tapi kalau kita tak melihat, kita tak nampak dia, maka kita kena yakin yang Allah sentiasa melihat kita. Allah mengetahui apa yang kita buat. Tengok tu Islam. Datang Jibril mengajar kat Nabi tu, bila last kali Nabi tanya Umar, kamu tahu wahai Umar siapa yang datang tu? Umar kata Allah wa Rasul, aku tak tahu ya Rasul. Allah dan Rasul saya yang tahu siapa dia. Kalau kita ni agak-agaknya ni kot. Tak. Jadi kata Nabi, itulah dia Jibril datang kepada kamu mengajarkan kamu agama kamu. Jibril tu datang nak tunjuk kat sahabat-sahabat macam mana agama tu. Jadi agama tu terdiri daripada apa? Iman, Islam, ihsan tu. Jadi kita nak kata ihsan tak ada kenapa pula. Tasawuf tak ada kenapa pula. Jadi sebab tu ulama Al-Baghdadi, Junaid Al-Baghdadi ni dia susun balik. Dia susun balik macam mana nak beramal dengan tasawuf ni. Cara yang betul. Jangan pergi mengaji kat tok guru yang sesat tu. Saya kemarin masa kerja sekejap lah dengan bahagian tangkap ajaran sesat ni, memang bersaipah kes-kes macam ni. Yang kita duduk serbu pergi tangkap tu. Memang banyak sangat lah jenis mengaji ilmu sesat ni. Jadi kita tengok. Bila salah bawa, dia nak cepat sampai kononnya. Sampai tak semayang dah. Dia katanya solat tu dah imun. Semayang berkekalan. Memang ada semayang berkekalan. Tapi bukan kaedah macam itu. Ni tak semayang langsung. Pakai niat je semua. Makan, tak nak pula niat. Ni. So, jadi, dalam hadis ni jelas menyebut tentang martabat ihsan tu. So, kita faham bahawasanya ihsan ni ada. Bukan kata tak ada. Dalam hadis ni kali yang kedua dah yang kita dah bincang tentang hadis Jibril ni. Baik, Wallahualam. Alhamdulillah. So jadi sekali lagi saya preview balik yang kita belajar kemarin tentang tajuk ihsan ni. Nak peringat balik, nak ulang-ulang peringat balik. Dalam tajuk ihsan ni, rukun yang ketiga ni pengajiannya adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ke ilmu hakikat ke ilmu sir ke, kita sebut semua tu boleh pakai, boleh betul belaka. Cuma kita sebut persebutan ilmu tasawuf yang fardu ain atas kita. Baik. Ada rukun dia dalam tu. Rukun yang ni jarang orang ambil tahu. Dan kadang-kadang banyak yang tak tahu. Saya bisa mengajarkan dalam masjid, saya tanyalah orang masjid tu. Rukun ihsan berapa? Ada ke ustaz rukun ihsan? Habis kata tak ada rukun, macam mana kita nak amal ilmu tu? Amal badi dia ada tak? Ada ke amal badi dia? Aduh, tak macam. Habis macam mana yang ni? Semuanya tak boleh nak jawab. Sama juga mabadi. Semalam saya tak sempat nak cover mabadi sebab duk hurai masalah tauhid dulu. InsyaAllah nanti kita pusing ni balik, sampai turn ni kita akan pergi kepada mabadi tauhid. Malam ni pun tak sempat. Ni dah siap dah, saya dah siap dah nota. Tapi rasanya tak sempat malam ni untuk belajar tentang mabadi tasawuf. Dia ada 10. Fiqh ada 10. Tauhid ada 10. Ihsan pun jadi 10 juga. Dia lebih kurang je. Sumber dia kat mana kita belajar, ambilan dia kat mana, hantaran dia siapa, daripada mana datang, tujuan dia apa. Dia sama je lebih kurang. Itu. Sikit-sikit je lah perbezaan dia. Jadi, bila kita dah faham, bahawasanya dalam ihsan ni ada 2 rukun dia. Yang pertama, puji. Puji ni iman dan taat. Kemudian, nak belajar apa dalam dia? 10 sifat mahmudah yang dipuji syarak. Keji, saya ulang balik. Apa makna keji? Kufur dan maksiat. Kalau nak sebut panjang, boleh sebut kufur, maksiat, munafik, fasik, zalim, syirik apa semua. Semua boleh sebut. Tapi kita sebut, nak bagi ringkas faham, kufur dan maksiat. Jahat dah tu. Kufur tu kafir. Kufur tu degil. Kafir tu degil. Itu panggil degil tu kafir. Degil. Tak nak taat kat Allah. Tak nak sembah Allah. Tu panggil degil. Kafir. Maksiat ni bukan kecil dosa dia. Maksiat ni besar dosa mak dia. So jadi, kejinya pada kufur dan maksiat.
Okey, jadi dekat mana dia belajar sifat? 10 sifat yang mazmumah yang dikeji syarak. Kenapa kena belajar sifat ni? Sebab sifat ni lah penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Sebab kalau ambil sifat keji neraka, ambil sifat puji syurga. Itu kena mengaji. Kalau tak nak mengaji tentang tasawuf, masa bila dia nak belajar tentang dua sifat ni, puji dengan keji? Benda kena mengaji. Bila kita mengaji, kita faham, Allah, aku silap banyak lah. Itu tujuan mengaji, supaya timbul kesedaran pada diri kita bahawa kita buat silap. Ni umur dah berapa dah ni? Kamu umur berapa dah? 40? Okey, Ustaz. Life begin at 40. 40 tu Tuhan sebut dalam Quran, umur 40 tu. Umur 60, umur 70, umur 80, Allah sebut dalam Quran. Semua dia cerita ada. Pasal umur pun kita tak ngaji, punya sibuk dengan dunia. Tu. So malam ni kita ambil masa, kita belajar sekejap biar kita faham tentang puji keji ni. Saya nak emphasize, saya nak stress dekat puji keji ni pasal benda ni yang salah satu ya. Kalau ada puji, tak ada keji. Bukanlah maksud puji tu tak ada juga yang keji. Orang yang taat kepada Allah ni buat silap juga. Kita bukan maksud macam Nabi. Silap tu ada tapi minta ampun. Taubat cepat-cepat. Jangan kekal dalam maksiat dengan kufur tu. Jadi kafir. Kena masuk neraka. Tu jangan dia buat pasal benda ni. Bukan benda main-main. Benda ni bukan isu ni isu agama. Bukan cerita seronok tak seronok mengaji. Ustaz tu garam no, marah aku je saja kena marah. Bukan pasal marah. Pasal kena mengaji, nak faham. Kan? Macam orang mesej saya, garang lah, cengih lah itu ni kan. Saya terlantak je lah. Niat kita nak ngajar. Kan? Tok guru saya dulu lagi backing, lagi garang, lagi takut. Tengok angkat kepala tak berani, takut dia tengok kita. Tengok tanya. Cukup takut kalau mengaji depan ni. Nak jawab dah tak pandai. Jadi gitu. Jadi tujuan mengaji ni nak supaya kita tak disombat oleh Tuhan ke dalam neraka tu. Tu yang nak mengaji juga tu. Baik. Nanti kita sambung lagi belakang lepas ni. Kemudian ada 4 mazhab yang masyhur. Junaid Al-Baghdadi, Al-Qushayri, Al-Ghazali, Abdul Qadir Jalani. Ada lagi. Ibn Arabi. Tapi malam ni kita nak fokus dekat Junaid Al-Baghdadi. Ini mazhab ni. Kan? Kita fokus dulu, ambil satu-satu dulu. Bagi faham dulu siapa pengasas yang memulakan mazhab bagi tasawuf ni kan. Baru kita jelas bila kita mengaji kita tahu tok guru kita siapa. Ni tok guru pun kita tak kenal. Kamu mengaji ilmu apa ni? Entah siapa mazhab pun tak kenal. Okey, saya baca sikit biodata dia bagi faham. Jadi kalau lihat Junaid ni, kalau tak silap saya asas sejarah dia ni orang kaya. Dia cerita dia ni raja ke apa dulu, macam itulah cerita dia ni. Bukan. So dia tu silap Ibrahim Ibn Adham. So cerita ni Junaid ni salah seorang ulama sufi dan wali Allah. Masa zaman dia ni, dia lahir lebih kurang zaman Al-Asy'ari itulah. Lebih kurang satu zaman dengan Imam Syafi'i. Dia orang ni semua lebih kurang satu zaman. Tapi cuma tarikh kelahiran dia tak disebut dekat sini. Orang tak berapa tahu sangat. Tapi dia memang terawal yang menyusun ilmu tasawuf dengan ijtihad dia. Maksudnya dia ni orang alim. Semua ni orang rujuk kepada mazhab Syafi'i. Jadi banyak kitab-kitab dia yang ditulis oleh Junaid Al-Baghdadi ni, dia juga seorang ahli perniagaan yang berjaya. Hebat berniaga dia. Macam kita berniaga juga tapi tak hebat. Dia hebat lagi berniaga dia. Sebab apa dia hebat? Nanti saya cerita. Okay. Jadi banyak kitab-kitab yang menerangkan tentang ilmu tasawuf berdasarkan kepada mazhab ijtihad Imam Junaid Al-Baghdadi. Kita buka banyak kitab tasawuf ni kebanyakannya rujuk balik kepada Junaid Al-Baghdadi. Dia ada sebuah gedung yang sangat besar di kota Baghdad di Iraq. Dan ramai pelanggan dia. Jadi sebagai seorang guru sufi, beliau tidaklah disibukkan dengan menguruskan perniagaannya sebagaimana setengah peniaga lain yang kaya raya kat Baghdad. Walaupun dia kaya raya, tapi dia orang yang zuhud, orang yang tawaduk. Dia kaya sebab apa? Sebab apa dia banyak kata? Sebab Allah takdirkan dia sebagai seorang kaya. Allah nak tunjuk kepada masyarakat, kepada umat lain, umat manusia. Orang kaya pun tak semestinya dia tamak dengan loba dengan dunia. Macam kita ni loba. Tengok kata dunia je, kerja-kerja. Lepas tu kita tak mau kaya-kaya. Kerja je susah. Jadi waktu perniagaan dia biasanya disingkatkan, dipendekkan. Sebab apa? Dia ada pengajian lagi kepada anak murid dia. Ramai sangat anak murid dia. Kalau kita tengok, yang kagum dia, yang hebat Junaid ni, dia bila dia tutup kedai dia, setelah dia mengajar murid-murid tu. Dia nak mengajar murid, dia tutup kedai. Dia tutup, dia tak peduli lah. Pasal murid dia sedang menunggu dia.
Dia balik ke rumah, dia beribadat, dia solat, baca Quran, berzikir. Dia ni kata silap saya Junaid ni, cerita Junaid ni, dia kadang-kadang berzikir sehari sampai kadang 1000 rakaat solat. Tu kalau ikut sejarah dia lah yang saya badah baca sejarah Junaid ni. Baca Quran hari-hari khatam. Macam itulah lebih kurang. Kalau salah silap pun mungkin dalam kisah, dia ada dalam kisah 70 orang wali Allah tu, ada kisah dalam tu. Agak masyhur dah cerita Junaid ni. Tapi yang penting tu, dia ni adalah sebagai imam yang menyusun balik dalam bahagian ilmu tasawuf ni. Jadi setiap malam dia ada kat masjid di Baghdad. Di Baghdad tu juga ada seorang ulama yang besar iaitu nama Syekh Abdul Qadir Jalani. Ada sampai sekarang makam dia di situ. Dekat di Baghdad juga. Baghdad ni masyhur lah. Jadi Junaid ni memang seorang yang cukup berzuhud. Dia redha dengan apa yang Allah bagi dan dia syukur dengan apa yang Allah kurnia kepada dia. Itu Junaid. Dan dia tak berangan-angan nak cari dunia lain. Dia kekayaan dunia dia tak kisah sangat sebab memang dia bagi, dia memang subur perniagaan dia tu. Jadi apa yang dia buat, harta dia tu dia bagi-bagi pada fakir miskin, orang tua. Tasawuf dia ikut sunnah Rasulullah. Macam mana Nabi, itulah apa yang Junaid buat. Dan Junaid ni seorang sangat kuat berpegang kepada ahli Quran dan As-Sunnah. Jadi beliau sentiasa merujuk kepada Quran dan sunnah Rasulullah dalam setiap pengajiannya. Dan beliau pernah berkata, setiap jalan tertutup kecuali bagi mereka yang sentiasa mengikuti perjalanan Rasulullah SAW. Sesiapa yang tidak menghafal Quran, tidak menulis hadis-hadis, tidak diboleh jadikan ikutan dalam bidang tasawuf ini. Macam tu. Maknanya dia tak bagi kita ikut orang yang tak boleh hafal Quran, tulis hadis. Sebab tu kita kena ikut mazhab. Kalau kita nak mereka sendiri, kita tak pandai. Saya pun tak boleh. Cuma yang saya nak cerita malam ini sekadar nak ikut mazhab dia tu. Bukan senang lah tambah ilmu tasawuf ni. Kita kena ajar juga nak bagi kawan-kawan kita faham. Dan dia juga mempunyai kelebihan dipanggil dan karamah tu aulia. Ni orang-orang hebat. Ni Junaid ni. Mereka yang cukup hebat. Antara pengaruh dia, kuliah dia memang ramai. Maknanya sekali dia buat kuliah memang orang sangat-sangat ramai anak murid dia. Masjid-masjid anak murid dia ni penuh dengan puak-puak ahli falsafah, ahli kalam, ahli fiqh, ahli politik dan sebagainya. Dan sungguh pun menyentuh dia sangat orang yang sangat zuhud, dia tak bangga dengan apa yang ada pada dia. Dan pernah dia diuji dengan seorang wanita cantik, kisah Junaid ni. Jadi saya tak nak panjang bab ni. Cerita dia panjang lagi lah, macam-macam cerita dia. Kalau beli dalam 72 wali Allah tak silap, boleh baca dalam tu tentang kisah kehidupan Junaid Al-Baghdadi ni kan, macam mana orang fitnah dia apa semua tu kan. Ni panjang cerita lain, macam Imam Syafi'i juga. Cuma malam ni kita nak belajar siapakah imam dalam mazhab ilmu tasawuf ni, iaitu Junaid Al-Baghdadi. Malam ni dia kita nak fokus. Tapi lepas ni nanti ada juga kita akan ambil ini pandangan Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali contoh dalam Ihya Ulumuddin, dalam Minhajul Abidin. Macam mana kata-kata Imam Al-Ghazali. Macam mana kata Syekh Abdul Qadir Jalani pula. Abdul Qadir Jalani ni pun berlambak kitab dia tentang Futuh Ghaib yang masyhur, Futuh Rabbani. Tu kita ada Sirul Asrar. Sirul Asrar ni kitab dia yang cukup masyhur lah. Saya memang cukup suka kitab tu, Sirul Asrar tu, tentang kisah-kisah yang menarik dalam perjalanan mistik menuju hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Saya masuk dalam top ceramah-ceramah saya tu. Dan kita Al-Ghazali pun memang salah satu kitab yang cukup masyhur sebab dia mula dengan adab. Baca Ihya, dia cerita adab dulu. Dia tak cerita ilmu lagi. Dia cerita adab tu, adab ni, adab ni, baru dia masuk fiqh. Fiqh tauhid, last kita tasawuf. Itu kita Ihya Ulumuddin kalau kita mengaji. Mana kita akan dapat input yang cukup menarik. Macam mana ulama-ulama dulu hebat. Macam mana saya cerita kemarin Al-Ghazali. Ketika dia menulis tu, bangun pagi, minum susu. Lepas minum susu tu tak dapat hidayah. Tak nak tulis kitab, tak boleh. Jam terus. Pergi tengok dekat luar, kambingnya duk makan apa? Duk ragut daun jiran sebelah. Kambing je, pergi ragut daun je. Ilham tak turun. Kita ni, makan macam-macam. Tak tahulah kita makan apa kan. Kalau sebutkan marah pula. Itu macam mana nak datang hidayah kat kita? Semua kita sebat. Musim-musim Covid ni, apa saja dah. Orang kata, apa dapat makan je lah. Yang kira dah. Tak boleh lah. Halal haram kena kira. Sebab Allah dah larang lah kita. Makan, jangan makan yang halalan tayyibah. Itu pesan Tuhan. Sebab daripada, apa kata Hamka. Hebat Hamka ni. Dia seorang ulama Saya dulu masa muda-muda, dulu masa umur 16 tahun, 17 tahun, cukup minat dengan Hamka ni. Masa tu dia beli kaset buku dia daripada Indonesia tu. Dia cerita macam mana daripada makanan halalan thayyibah melahirkan khairu ummah. Melahirkan umat yang terbaik. Daripada darah daging yang halal melahirkan khairu ummah. Maknanya kita juga kalau nak melahirkan umat yang terbaik, kena makan yang
Halalan thayyibah. Bukan halal saja. Halalan thayyibah. Macam mana halalan thayyibah, kita cerita lain. Okey. Jadi ini yang kita akan pandu nanti sebagai panduan kita sepanjang program kuliah tentang tasawuf ni. Kita kena belajar satu. Saya nak kena kejar masa kan. Kita tak cukup masa. Jadi banyak masa nak habis ni, kena laju sikit. Okey. So, jadi kita fokus dekat kaedah mengikut mazhab Junaid Al-Baghdadi dulu. Jadi ambil faham ni dulu yang peringkat awal ni. Baik wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kita tengok pula satu slide ni. Tadi kita dah sebut tentang macam mana tentang penyakit hati. Okey, bila sampai umur 40. Jadi andaian saya lah. Mungkin dalam yang mengaji malam-malam ni, mungkin kebanyakannya dah mencecah umur 40 tahun ke atas lah. Saya rasa kalau budak-budak muda ni pakat duk lari gitu je lah, tak nak mengaji. Sebab dia tak seronok mengaji. Dia kalau boleh mengaji, kita boleh promote dalam grup, hantar dapat duit, jual barang. Tu budak muda ni. Ni yang mengaji ni semua pun dah 40 tahun ke atas lah rasanya lah. So jadi apa yang saya nak buat, kita fokus kejap. Macam mana apa kita nak buat bila life kita punya umur sampai usia 40 tahun. Kena ingat tempoh 40 tahun ni ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Jadi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, kata dia, barang siapa mencapai usia 40 tahun dan amal kebajikannya tidak banyak, maknanya tidak dapat mengatasi amal keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka. Bahaya ni ayat ni. Sahabat Nabi cakap gini. Dan ayat ni juga pernah dicakap oleh Imam Al-Ghazali, saya dah tengok. Jadi kenapa umur 40 tahun tu? Maknanya dia daripada akil balik, kita kata lelaki, ambil lelaki lah 15 tahun sampai 40 tahun. Dia ada tempoh 25 tahun untuk nak beramal soleh. Jadi bila setiap maksiat dia buat, yang kita kata kufur maksiat tadi tu, setiap kufur maksiat yang dia buat tu, sekali dia buat satu titik hitam dekat hati dia. Tu ada gambar dia dalam contoh je lah di hati tu. Satu maksiat satu titik hitam. Satu maksiat satu titik hitam. Kalau kita kira 25 tahun tempoh umur tu, kali dengan hari, kali dengan jam, kali dengan minit, kali dengan saat, mau tak penuh. Memang penuh. Gelap gelemat hati itu. Itu jadi zulmat. Bila gelap hati itu, hidayah dah nak masuk tak boleh dah. Dah tak ada ruang lagi cahaya hidayah nak masuk. Allah nak bagi petunjuk tu dah gelap gelemat, gelap gelita. Maka sampai susah nak dapat hidayah. Kalau ada rezeki, itu rezeki dia, habuan yang Allah bagi. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang pencen, bila pencen baru nampak ke masjid. Masa kerja, jarang kita tengok, sibuk dengan dunia glamour kerja. Kalau pegawai kerajaan, pegawai lah, dengan glamour pegawai. Kalau orang berniaga yang kaya raya ni, hari-hari masuk FB, tunjuk dia macam ni, kereta dia macam ni, kerusi rumah dia harga sekian ribu. Semua menonjol-nonjol. Kita nak buat macam tu ke juga? Sedangkan umur Imam 40 ni, Imam Syafi'i bila sampai umur 40, dia pegang tongkat. Orang tanya kenapa tuan pegang tongkat? Tuan bukan tua lagi. Dia kata dengan pegang tongkat ni aku ingat aku akan kembali kepada Tuhan. Ni. Jadi nak balik kepada dia, nak balik kepada ilmu tasawuf ni tadi. Maka kata Imam Ghazali menasihatkan agar setiap hari kita meluangkan waktu sesaat. Tafakur sesaat itu lebih baik daripada dunia keseluruhannya. Contohnya selesai solat subuh. Kita tetapkan syarat-syarat terhadap jiwa kita. Apa kita nak buat? Dipanggil musyaratah. Dipanggil tu. Kita tetapkan apa kita nak buat ni. Lepas subuh, nak zikir apa. Sekarang, tunggu waktu masuk isyraq, nak solat isyraq. Masuk waktu duha. Lepas duha tak apalah, nak rehat sekejap ke apa kan. Tu waktu. Sekarang nak masuk zuhur pula. Lepas zuhur, pun nak wirid. Sampai dekat asar, asar pula. Sampai kat maghrib, maghrib isyak, isyak malam. Itu waktu yang kita kena susun. Selesa lu ustaz. Kalau selesa rupa itu ustaz. Oi, aku ni nak berniaga. Nak makan lagi. Pergi je lah berniaganya. Tak ada sebab nak larang pun kamu berniaga. Okey. Jadi, 40 tahun tu, umur dah kena berarah kepada mati lah. Bukan umur hidup lagi. Kemudian kata apa Imam Ghazali dia kata lagi? Aku tidak mempunyai barang dagangan. Aku tak ada barang berniaga kecuali umurku. Jadi kata Imam Ghazali, umur tu barang dagangan dia. Apabila ia habis, maka habislah modalku. Sehingga putuslah harapan untuk berniaga dan mencari keuntungan lagi. Allah telah memberiku tempoh pada hari yang baru ini, memperpanjang usiaku dan memberi nikmat. Jadi kalau umur tu habis, kita nak berniaga apa lagi?
Tak usah tunggu mati lah. Sakit habis lah. Terbaring atas katil tu habis dah lah. Dah tahu dah. Tempoh untuk kita nak berniaga barang kita dah tak ada dah, barang dagangan. Tunggu nak mati je. Ni tengah Allah bagi sihat lagi, kita usahalah. Sebab tu jangan kita belagak sombong. Jangan berlaku sombong. Jangan takabur dengan Tuhan. Jangan kita riak. Jangan duduk cabar macam-macam. Sebab tu mengaji ilmu ni penting. So, jadi sebab tu dalam Quran kita ingat dalam surah Al-As. Wal-As. Apa yang Allah kata? Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati dalam supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Baca surah Wal-As. Manusia itu rugi. Sebab kita takkan dapat dah forever. Never and never and never and never. Takkan datang dah waktu hidup kita ni. This is the first and this is the last. Habis ni habis dah. Itulah bekalan kita nak pergi ke akhirat besok. Kalau ada amalan, untunglah. Kalau tak ada amalan pun, itulah habuan dia. Sebab tu kita jangan ikut syaitan. Syaitan akan bisik kita. Dia akan lewatkan kita. Dia akan hanyutkan kita dengan dunia ni. Kan? Kita rasa sayang sangat nak tinggal dunia ni. Tapi bila mati, kau suka tak suka, kau pergi. Malaikat pun dia akan kira. Kamu tengah senang ke apa kan, sampai masa dia cabut nyawanya. Jadi sama juga dengan kita. Jadi mana sisa-sisa umur yang ada ni, kita pergunakanlah sebaik-baiknya. Untuk kita tambah lagi ilmu kita walaupun sedikit masa yang tinggal lagi. Baik, wallahualam. Alhamdulillah. Baik. Apa pula kita tengok kali ni? Tentang nilai seketul daging dalam tubuh manusia. Nilai seketul daging. Satu hadis yang Nabi sebut daripada Nu'man bin Bashir. Berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Iza salahal jasadu kulluh. Wa iza fasadal jasadu kulluh. Ala wahya qalbu. Maksudnya, ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa ia adalah hati atau disebut jantung. Riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, jadi ringkas cerita tentang hadis yang Nabi sebut ni. Bahawasanya dalam tubuh badan kita itu adalah hati. Daging yang Nabi sebut ni bukan daging bersifat fizikal, tapi yang bersifat maknawi. Dikatakan roh ataupun dikatakan nafsu di situ. Dikatakan hati kat situ. Jadi di sinilah tempat di mana syaitan tunggu dekat situ. Sebab syaitan tahu kelemahan kita bila hati kita dikena kontrol. Hati adalah raja. Lidah kita, dia tak bertulang. Dia boleh cakap apa sahaja bila diperintah oleh hati. Kalau hati kita mengumpat, maka dia pun mengumpatlah. Bila hati kita berzikir, dia berzikir. Cuba kita tengok lidah kita. Bila masuk waktu semayang, waktu solat, kita pergi semayang. Kita solat. Elok je kita baca Fatihah. Lepas pada tu kita sembang, kita start ngumpat orang pula. Lidah yang sama juga. Mata. Mata yang sama juga ketika baca Quran, dia yang baca Quran. Tengok huruf. Pergi tengok televisyen pula. Dia juga mata yang tengok. Tengok macam-macam benda dalam tu. Maksiat tak maksiat semua ada. Mata tu juga. Jadi bila mata buat maksiat, macam mana dia nak jawab depan Tuhan? Maksiat tu benda yang menyebabkan dosa. Maksiat tu. Kufur, maksiat, munafik, fasik, zalim. Banyak nak sembang tu, tajuk tu. Jadi, mata yang sama. Telinga-telinga tu lah. Ketika orang baca Quran, kita dengar baca Quran. Ketika orang buat benda-benda yang tak faedah, orang mengumpat apa semua kita dengar, telinga yang sama juga. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh dengar? Siapa yang suruh melihat? Siapa yang suruh mengata orang? Siapa yang suruh bercakap buruk? Siapa yang suruh maki hamun orang? Hati. Itulah yang Nabi kata. Baik itu, baik. Jahat tu jahat. Macam mana kita nak pasti? Kita nak make sure hati kita tu sentiasa, dia boleh kawal. Dia sentiasa baik. Dia kena ada agama. Dia kena ada ilmu. Dia kena mengaji. Dia kena faham. Benda ni haram. Bila kata haram, bila Allah kata benda tu haram, haram. Kita kena kata haram. Kita tak boleh kata halal, mengumpat. Hak haram kena kata haram. Yang halal kena kata halal. Yang wajib kena kata wajib. Tak boleh dengan wajib kata harus. Solat dia kata solat tu sunat. Hak solat sunat ya, tapi solat wajib kena kata wajib. Apa makna sunat? Tetamu kepada yang wajib. Kalau tu sunat.
Jadi boleh pilih lah kau nak buat tak nak buat. Benda sunat. Tapi yang kita cerita ni tentang segumpal daging. Hati itu adalah raja. Dia menentukan buruk baik kita, dialah mastermind. Dia akan tentukan. Jangan kenang lah. Kalau nak tengok dalam FB cerita tu. Dalam FB ni, tak tahulah macam mana punya manusia dalam tu. Kita duk layan keseronokan nikmat FB tu. Habis semua. Jadi kita sebagai orang beriman, kawal-kawal lah. Jangan terlampau over sangat sampai duk main benda-benda macam tu. Nanti binasa kita. Benda tu dah benda tak elok. Kan? Kena-kena kita nak perkenalkan diri kita. Sampai kita jadi riak, sikit-sikit cerita ke orang, sikit cerita ke orang. So ni antara perkara benda yang kita nak kena fikir. Macam mana kita jangan duduk tempat yang jahat. Jadi macam mana nak jaga hati tu. Pada jasad kita tu terdapat segumpal daging. Mudrah. Tu tempat tu. Setan duk berjalan kat situ. Setan cukup bijak. Dia tahu kelemahan kita, dia tunggu situ je. Dia kan payah pergi tangkap kat lidah kita. Duk susah payah sampai tergeliat lidah. Pergi kat mata tak payah. Dia tunggu dekat hati tu situ. Tunggu dekat segumpal daging, dekat mudrah dia tunggu situ. Dia kontrol situ, hancur kita habis. Inilah penyakit kita yang besar sekali. Jadi Nabi pernah bagi amaran pada kita. Kita kena hati-hati. Itu yang saya kata tadi. Bila kita mengaji tasawuf ni, dia lain daripada mengaji tauhid, lain daripada mengaji fiqh. Jadi kalau kita mengaji tiga-tiga tu, tak ada yang pelik langsung kat kita. Semua tu insya-Allah boleh. Bila kita faham ketiga-tiga tu, maka itulah amalan kita. Bila kita nak solat nanti, dalam solat kita ada fiqh, dalam solat kita ada tauhid, dalam solat kita ada tasawuf. Maknanya, fiqh tu kita menyempurnakan rukun 13 dalam solat. Tauhid tu kita menyempurnakan ubudiyah, uluhiyah kita kepada Allah. Mana kita menyembah hanya kepada Allah. Tiada Tuhan kita sembah melainkan Allah. Dalam selama semayang, selama kita solat tu. Manakala tasawuf pula, menjaga hati kita dengan khusyuknya dan tawaduk. Dan tidak bersifat riak. Macam masuk semayang Jumaat dalam masjid. Orang tengah baca khutbah, kita masuk lambat. Mayam bukan main. Angkat takbir pun cantik. Kalau semayang kat rumah haram. Main sunat pun tak. Ini depan ramai tunjuk kat orang, riak. Tu nak, jadi dalam semayang ni bila kita buat, bukan takat semayang, maksud saya bukan solat semata-mata. Apa ibadat pun kalau kita faham tiga-tiga ilmu ni, dia jalan serentak. Dia boleh kawal diri dia dah. Mana dia tahu kat sini tak belagak ni, aku belagak sikit ni habis. Aku riak je habis amal ibadat aku. Dia tahu pasal dia mengaji, maka dia kawal diri dia. Kena kawal tu bukan boleh kawal dengan akal. Dia kena kawal dengan ainul basirah dia tu. Tu nak kena berzikir, nak kena beramai apa semua tu. Nanti kita sebut sesuatu lepas ni. Okey, baik, wallahu a'lam. Baik, jadi kita tengok lagi sikit lagi. Ni kita banyakkan cerita-cerita tentang kebaikan ni. Sebab mengaji tasawuf ni dia nak kena faham dulu, dia nak kena banyak dulu. Kisah-kisah apa yang sahabat-sahabat Nabi sebut, ulama-ulama sebut, bagi kita jelas. Sebab ilmu tasawuf dia kena nak faham adab tu, akhlak tu. Apa kata Malik bin Dinar? Bergaul lah kata dia dengan orang-orang yang baik, nescaya engkau akan menjadi seorang yang selamat. Dia pesan ni nak kawan nak mengaji ilmu tasawuf, nak mengaji ni, kena kawan dengan orang nak ilmu mengaji. Jangan kawan dengan orang tak nak mengaji. Bila kawan tak nak mengaji, dia hari-hari dia cucuk kita. Kau mengaji lagi kan dengan ustaz tu? Kau mengaji lagi dengan ustaz tu? Karut je lah ilmu tu. Bergaul lah kata dia dengan orang yang baik. Jadi nak bergaul, kena cari orang yang baik-baik. Nescaya engkau akan menjadi seorang yang selamat. Namun, cubalah sehari saja engkau bergaul dengan orang yang jahat. Maka nescaya engkau akan menyesal selama-lamanya. Tak percaya, pergi kawal lah dengan orang yang jahat tu. Dia cucuk jangan pergi mengaji. Itu kita mengaji dah. Jadilah, kalau ada ilmu, jadi orang alim, mengajar. Kalau tak ada ilmu, pergi mengaji. Duduk ada depan Tok Guru. Kalau tak larat nak mengaji, pergi jadi orang yang mendengar. Pergi duduk dalam kuliah tu, tahan telinga, jadilah. Tak dapat buku pun tak apa. Yang keempat, dia tak pergi mengaji, tapi dia kasih pada orang mengaji. Dia seronok tengok orang pergi masjid mengaji. Dia suka tengok orang mengaji. Dia kasih. Jangan jadi yang kelima, keenam. Ngaji macam apa pun tak ada. Lari sana, lari sini. Kan? Kemudian, orang nak ngaji dia halang. Jom lagi kedai, kita ngopi. Apa ngaji-ngaji? Ngarut yang ngaji ustaz tu. Kan? Sekarang dia biar dia ngaji, dia cakap seorang. Nanti pagi esok kita dengar lah kena nak dengar. Tu jenis syaitan tu. Kawan dengan orang tu kata Malik, maka kamu akan menyesal selama-lamanya. So saya kata kita ni mengaji, walaupun mengaji online macam ni,
challenge, cabaran memang banyak. Banyak gila. Banyak kita nak tahan dengan kerana orang, perangai orang. Tu. So jadi kemudian kata Adi bin Zaid rahimahullah ta'ala, apa kata dia? Tidak perlu engkau tanyakan siapa orang itu. Namun tanyakanlah siapa teman dekatnya. Kau nak kenal orang, nak kenal siapa dia tu, jangan tanya dia, tanya kawan dia. Kawan dia akan cerita habis kita. Kerana setiap orang itu, dia meniru tabiat teman dekat dia. Apa teman dia buat, kalau teman dia tu jahat, dia jadi panggil jahat. Mesti. Kalau teman dia tu kaki naik motor, dia tak cerita pasal kereta, dia cerita pasal motor je. Kalau teman dia tu kaki burung, dia akan cerita pasal burung. Tahu dah, ni kaki burung ni. Jika engkau ada di satu kaum, maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik di antara mereka dan janganlah berteman dengan orang yang hina di antara mereka, nasihat engkau menjadi hina bersamanya. Sebab tu larangan dalam syarak, tak boleh kawan dengan orang yang jahat. Itu larangan. Nak kawan dengan orang jahat boleh kalau nak dakwah dengan dia. Sebab tu bila ada dia bila orang fasik ni pun bila buat berita jangan percaya. Tambah dalam online, hari-hari berita palsu, fake news. Pasal COVID lah macam-macam orang cerita. Kena angkut habis dengan polis. Sama juga tabiat tu. Ni kalau kita nak mengaji ilmu, kena cari orang yang berilmu, orang yang minat mengaji. Kalau nak jadi penyamun, pergi kawan dengan penyamun. Nak jadi perompak, kawan dengan perompak. Nak jadi orang putar belit, pergi kawan dengan orang putar belit. Kita pun putar belit penyudahnya. Tengoklah. Jadi ni ulama-ulama dah cakap dah cerita dah. Jadi kalau nak mengaji, kita nak ngaji ni, fiqh, tauhid, tasawuf ni, kita kawan dengan orang yang mengaji, yang sekali satu aliran yang kita senang. Kalau dia tak ada, let it be. Biarlah kau pergilah silakan. Kita pun tak jemput, kita tak jemput, kita tak halau. Sebab kita punya link ni kita open. Dia boleh masuk dan dia boleh keluar. Dia tak suka, dia keluar. Kita tak ada nak kata nak marah apa-apa pun tak ada. Jadi sebab tu kita cuma offer tawaran untuk duduk sekali dengan kita. Ngaji kita sama-sama kita. Mudah-mudahan kita dapat manfaat ilmu tu. Okey, baik, wallahu alam. Baik, alhamdulillah. Ada lagi 1-2 slide lagi untuk yang malam ni. Jadi yang ni bahagian yang agak umum, yang mana saya cuba rangkumkan daripada awal tadi saya duk bagi tausiah tu. Baik, jadi ihsan ni dia pengajian dalam ilmu tasawuf. Okey. Kemudian apa yang kita belajar? Kita kena belajar tentang 2 rukun. Rukun tu kita nak fokus. Pertama, sifat keji. Apa sifat keji? Sifat mazmumah. Gemakan makan, cakap sia-sia, pemarah, hasad, bakhil, sukakan kemegahan, kasihkan dunia, hubbud dunia, takabur, ujub, hairan diri dia, riak, menunjuk-nunjuk. Banyak lagi. Cukuplah 10 ni dah. Tak larat dah tengok. Yang 10 ni, kalau kita duduk juga tempat tu, dinamakan kufur dan maksiat. Duduk situ. Sikit sebanyak kena. Walaupun kita tak suka kat benda tu. Sebab dia peringkat nafsu amarah. Macam mana kita nak tinggal benda amarah tu? Jadi, kena belajar pelan-pelan. Kena buang. Kalau kita bakhil, kita belajar bersedekah. Kalau suka megah tu, kita kontrol sikit diri. Jangan duk tunjuk tayang-tayang kat orang sangat. Ni musim tayang kat orang ni. Tunjuk sana, tunjuk sini. Kalau nak sedekah pun, kita bawa seorang. Tukar rakam video. Lepas tu kita publish. Tengok kita punya buat pahala. Nampak tak kita tolong orang? Dia gitu. Tak sedar tu. Iblis ni cukup bijak. Dia putar belik kita balik. Jadi, tujuannya sifat keji ni, sifat mazmumah ni, kita nak kena wajib atas kita keluar daripada nafsu mazmumah kepada nafsu mahmudah. Gitu. So, apa kita nak kena buat adalah kena, dalam keadaan ni kita kena taharah. Gitu. Taharah tu bermakna apa? Menyucikan perkara tadi yang 10 mazmumah tu tadi, supaya kita beralih kepada nafsu yang terpuji. Pasal nafsu yang mazmumah ni nafsu ahli neraka. Nafsu siapa? Nafsu orang-orang yang duduk pada nafsu amarah. Nafsu orang-orang kafir kat situ. Tak boleh duduk. Haram duduk kat situ. Orang Islam tak boleh duduk di situ. Dia kena tinggal nafsu tu. Dia kena tinggal tempat megah tu. Tempat yang mazmumah tu. Pasal syarak kata benda ni haram. Ini yang dikatakan nurul zulmah tu. Cahaya kegelapan. Minaz zulumati ila nur. Daripada zulmat kepada cahaya. Nak pergi kepada mahmudah. Nak hijrah kepada mahmudah tu yang setengah mati tu. Bukan senang nak tinggal tempat kita lama. Nak tinggal perangai kita lama. Nak tinggal kesukaan kita yang kita dah suka lama-lama dah sangat. Nak tinggal tu macam mana? Nak kena hijrah.
Hijrah tu maknanya nak keluar daripada tempat tak elok kepada tempat yang lebih baik lagi. Maka kena taharah. Kena taharah tu kita nak kena belajar macam mana nak berzikir, nak buat macam mana ni, bukan boleh keluar gitu je. Okey. Nak perginya ke mana? Nak perginya tempat mahmudah. Apa mahmudah? Sifat-sifat yang dipuji oleh syarak. Oleh syarak tu oleh Allah. Undang-undang Allah suka yang ni, sifat-sifat ni. Apa? Taubat, takut, khauf, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, mahabbah, kasih sayang, redha, ingatkan mati. Ini semua sifat-sifat yang dipuji. Ya Allah, jauh betul ya, jauh benar daripada mazmumah. Itulah yang kita nak kena faham. Ini baru bagian amarah. Bila dia naik satu lagi lawamah lain pula, naik mulhimah lain pula, sampai mutmainah dah jadi lain dah. Situ tempat yang paling selesa, tempat yang paling selamat untuk kita boleh berjalan balik kepada Allah di tempat mutmainah tu. Baik. Bagi mencapai apa nak keluar ni? Bagi mencapai hakikat dia. Iaitu hakikat ni maknanya sesuatu yang klimaks, kemuncak dia daripada ibadat kita tu. Bila kita dapat tinggalkan mazmumah, kita duduk tempat mahmudah, baru ruang peluang kita untuk berjalan meneroka alam-alam yang tinggi sampai ke langit sana, sampai balik kepada Allah, sampai tempat kampung halaman kita, iaitu di alam lahud, alam arwah tu. Nak balik sampai ke situ yang kena tinggal mazmumah ni. Kalau dia heret mazmumah ni macam bubuh batu berat, batu besar, buang batu 1 tan tu, buh rantai siam tu, buh kat kaki, kamu heret rantai tu. Macam itulah rupa heret mazmumah. Duk bawa berat, beban gila, tapi kita duk seronok ke beban tu, seronok benar tarik dia. Tu perumpamaan dia, sifat keji tu. Jadi kalau nak balik juga kepada Allah, pada Rasul, kena buang, suka ke tak suka, benda tu benda haram. Mazmumah ni sifat-sifat yang haram, diharamkan pada syarak. Jadi bila Allah kata haram, syarak kata haram, kita kata haram juga, kita kena tinggal lah. Takkan kita nak duduk tempat yang haram tu. Baik. Kemudian kita naik pelan-pelan kepada tempat yang nak mencapai kepada hak dia, daripada hakikat ni. Maka sampailah kita kepada kemuncak dia, iaitu kembali balik kepada Allah. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tasawuf tu ialah pembersihan hati. Yang ni tasfiyah dari sesuatu yang lain daripada Allah. Maknanya apa saja yang duduk dalam hati kita lain daripada Allah, kita kena buang. Hanya Allah saja yang berhak duduk dalam hati kita. Sebab dalam hati kita ni satu je. Kalau Allah ada dalam hati, segala yang jahat, dunia kena keluar. Kalau ada dunia dalam hati kita, Allah keluar. Tu cerita dia. Dan dia paling kita takut, saat-saat nak mati. Siapa yang duduk dalam hati itu ketika itu? Kalau dunia duduk kat situ, maka celakalah orang tu. Na'udzubillah. Tu saya ringkas-ringkas. Saya ringkas-ringkas je tajuk ni. Bagi kita faham nanti. Sebab benda ni memang agak rumit lah kalau kita nak bincang panjang kan. Jadi saya nak perkenal dulu. Bagi nampak dulu tu, insya-Allah pelan-pelan lah kita bagi faham nanti. Okey, baik, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Jadi ada lagi ni slide yang kedua terakhir. Terakhir lagi ada lagi satu. Baik. Jadi yang ini saya tunjuk sikit kaedah dia. Macam mana kaedah dia? Banyak jalan jalan sirat ni nak balik kepada Allah ni, macam-macam kaedah. Kalau mengikut tarikat, yang saya cerita kemarin ada berapa puluh, 44 tarikat, macam-macam kaedah. Kata Imam Al-Ghazali, aku sampai kepada Allah begini dan begini dan begini. Maka barang siapa yang ingin sampai kepada Allah mengikut jalanku, inilah jalanku. Nama dia tarikat Al-Ghazaliyah. Kata Syekh Ahmad Idris pula, awalun tarikat majnun, kata dia. Awal tarikat tu gila. Majnun, gila, tak nak aku masuk. Gila, mana gila tak nak ke dunia. Memang. Tapi pendek. Tarikat Ahmadiyah memang ringkas, cepat. Saya pun ikut tu lama dah. Dah puluh tahun dah ikut. Dia ringkas. Tarikat yang kita sebut, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tu zikir tarikat dia. So dalam tu dia ada bacaan-bacaan, dia ada wirid tarikat dia. Dalam tu dia ada dia panggil apa ni? Kalau kita baca tengok dalam kitab dia tu, dia panggil selawat, dia ada istighfar kabir, selawat azamiyah, dalam tu. Kita bacalah hari-hari yang tu. Kita baca hari-hari tu, dia punya selawat dia kan, selawat dia nilai dia sangatlah besar. Kalau kita baca tengok dalam kitab ni, memang tersangat mengasyikkan. Kalau kita baca dia daripada zikir-zikir dia tu. Tu dalam tarikat Ahmadiyah. Ahmadiyah Idrisiyah dia panggil. Baik. Jadi bagaimana nak mengeluarkan penyakit
kufur maksiat dalam hati. Kalau ni ikut kaedah zikir kita ada zikir biasa ni, lepas sembahyang 3 kali. Saya no comment. Saya tak bercakap apa, benda kerja Allah Ta'ala. Tapi mengikut para ulama, mereka ni ada adab dia. Sebab ada adab ni dia ambil sini. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis tu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi Rasulullah bersabda, ajarkanlah kepada orang yang hendak mati. Mautakum ni yang hampir mati, tak mati lagi, yang hendak mati di antara engkau, supaya semua itu dengan bacaan la ilaha illallah. Ulama-ulama ahli tasawuf ni dia tafsir begini, yang nak mati itu dia ada 2 talqin. Pertama, talqin bagi orang yang nak mati sungguh-sungguh dah. Yang mauta, yang mati tu, yang hampir mati, nazak nak mati dah, dengan kalimat la ilaha illallah. Sebab Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Ajarkanlah di sisi orang yang hampir mati tu dengan kalimat la ilaha illallah, masuk syurga dia, dakhalal jannah. Dan satu lagi talqin kepada orang yang hati dia hampir mati. Orang ini dia tak boleh talqin macam orang nak mati. Dia kena talqin dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka di sinilah keperluan kenapa dia kena mengucap syahadah ketika akil baligh. Sebab bila dia mengucap dia kalimah syahadah, dia ikhras. Nabi dah sebut iman tu 3 bahagian. Iqrar bil lisan wa tasydid bil qalbi wa amalan bil arkan. 3 tu. Tu iman nama dia. Jadi 3 jalan tu. Pertama dia iqrar. Yang kedua dia tasydid. Yang ketiga dia amal. Tetapi yang mula-mula tu dia kena terima ijazah dulu. Dia tak boleh mengucap sendiri-sendiri. Dia kena pergi jumpa mana-mana guru, mana-mana mursyid, mana-mana masyayikh mursyid dulu, mana-mana guru murabbi. Dia kena pergi dulu terima talqin. Sebab kalau tidak, dia tak boleh sampai kepada, susah dia nak sampai jalan tu. Sebab itulah kalau tengok dalam kitab Sirul Asram dia sebut dekat situ. Sebab itulah hukum mengambil talqin bagi orang, hukum mengambil talqin bagi menghidupkan hati adalah wajib. Sebab kata Nabi, mencari ilmu tu adalah wajib. Cari ilmu tu wajib, bukan sunat. Ni kita mengaji malam ni, cari ilmu ni wajib. Sebab bila kita terima ilmu ni, maknanya kita terajang keluar tu kufur maksiat dalam hati tu. Jadi sebab tu bila orang tu dia datang ambil syahadah, dia mengucap elok-elok, niat dia elok-elok, dia mengucap diikut tu, lepas dia terima syahadah tu, yang kufur maksiat yang duduk bergayut dalam hati tu, dia jatuh, gugur daripada badan, daripada hati tu. Tu dah kuat tak kuat kalimat syahadah. Kan? Betul saya ada sebut hari selalu, kalimat yang boleh hidupkan hati manusia ni satu je. 2 ni ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu je kalimat. Masuknya dalam hati, dia terajang keluar, maka bergugurlah kufur maksiat, munafik, fasik, zalim dari tubuh dia tu. Tetapi kalau yang datang mengucap nak ambil syahadah tu dia sekadar nak main-main je, maka kalimat itu akan lari pada hati dia. Dia tak singgah pada hati dia. Mengucap atas lidah je, hanya iqrar saja. Selagi dia tak tasydid dalam hati, kalimat tidak akan masuk dalam hati, maka dia kekal dalam kufur dan maksiat selama-lamanya. Sebab tu nanti kita cerita panjang lebar. Saya tak nak cerita lagi pasal bab syahadah ni, terlalu panjang. Jadi saya nak fokus dulu dekat yang bahagian yang fardu ain dulu. Bagi faham dulu dekat mana, macam mana cara kita nak balik, nak buang benda yang kufur maksiat tu. Jadi benda ni sangat-sangat rumit. Kalau kita mengaji ilmu tasawuf ni, jumpalah mana-mana tok guru pun Allah. Itulah ayat tanya tok guru, macam mana kalau saya nak ni Allah, kata dia. Saya tahu dah saya mengaji dulu. Tanya sikit ya Allah, dia jawab gitu. Tanya pasal jumpa dengan Nabi, sudahlah. Dia kata jenuh dah duduk beramai ni macam-macam. Nak jumpa dengan Nabi. Tak jumpa-jumpa. Mimpi macam-macam. Lepas tu ada orang tanya, Ustaz macam mana nak jumpa Nabi? Saya kata, nak jumpa Nabi tak boleh paksa. Kita kan boleh paksa nak jumpa Nabi. Aku baca ni zikir ni, nak jumpa Nabi. Tak boleh. Sebab kita ni dah paksa Nabi. Mana boleh paksa Tuhan nak jumpa Nabi. Nabi dia akan datang jumpa kita bila kita dah elok. Bila kita dah bertaubat, hati kita dah terang. Nabi dia nur. Nabi ni nur Muhammad. Mana nak jumpa dengan nur zulmah? Kita duduk dalam zulmat. Mana dia nak jumpa dengan kita? Tu kaedah dia. Jadi Tok Guru dia geleng kepala Allah. Dia cerita saya gini-gini ni. Saya cerita Tok Guru kalau buat macam ni boleh. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah kata dia. Tu ngaji kemarin duduk ingat lagi. Tanya Tok Guru. Kita ni tak kerti. Jahil. Bodoh. Pergi cari Tok Guru lah. Sebelum kita nak kerti sikit-sikit. Jadi begitu. Maknanya
Itu kaedah dia, cara dia kalau kita nak. Kita baca dalam kitab-kitab tasawuf ni, dia memang dia suruh talqin kat situ. Sebab tu kalau ambil tarikat Syatariah ke apakah, pertama sekali dia akan ajar mengucap dulu. Syahadah dulu, terima syahadah tu dulu, baru dia ajar zikir dia. Zikir tarikat ni macam ni, zikir tarikat ni macam ni. Semua zikir ada kaedah dia. Itu terpulang kepada masyayikh masing-masing. Tu. Jadi apa yang saya dah sebut malam ni secara ringkas tentang nak kembali tu. Supaya nanti tak ada solution pula. Orang tanya, Ustaz, dah lah tak bagi tanya dalam line ni, link ni. Kami nak tanya Ustaz macam mana? Kan dah bagi nombor bawah tu. Bukan apa tak nak bagi. Nanti kalau banyak nak tanya, tak sempat saya nak habiskan nak cover. So lebih beradab sebab dalam grup kita ni ramai manusia. Macam-macam orang, macam-macam perangai. Kita tak ada orang yang saja nak provoke dan sebagainya. Nanti pecah belah habis grup ni. Tujuan kita nak mengaji musim Covid. Nanti sebabkan seorang dua buat hal, kita tak nak. Jadi, to be frank, kita sama-sama, tanda kita hormat menghormati. Kalau nak tanya apa-apa kan tu link dah ada. Boleh admin, boleh direct kat admin boleh direct kat saya boleh. Kita lebih selamat, kita jaga hati kan kawan kita yang lain. Ramai, saya pun setengah saya tak kenal orang dalam ni. Cuma dia orang dapat link, dia masuk. Rasa sesuai, dia tunggu. Tak sesuai, dia lari. Mungkin takdir dia tak boleh duduk lama-lama kat sini. Itu terpulang daripada jiwa masing-masing tu. Habis okey. Yang tu saja. Nanti ada satu lagi slide lepas ni insyaAllah. Yang last malam ni. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Kita sampai kepada slide yang terakhir malam ni. Jadi saya sengaja kongsikan banyak slide malam ni bagi antum sekalian boleh follow sambil-sambil tu. Takut benda ni dia benda agak tentang ihsan ni, benda hakikat ni. So jadi banyak slide tu boleh follow sambil-sambil tu tengok, nampaklah. Saya rasa insya-Allah kalau perhati baik-baik kan, nanti ulang-ulang tengok tu boleh faham lah. Tengok. Baik, so jadi yang last untuk malam ini tentang tajuk dia iaitu tentang hakikat tasawuf. Apa dia kemuncak pada hakikat tasawuf tu yang kita nak belajar tasawuf ni, iaitu untuk menjernih dan mengheningkan fiqh dan tauhid. Maksud dia macam mana? Maksud dia kadang-kadang amalan fiqh sahaja, kita fiqh saja, belajar fiqh, tak belajar tasawuf, kadang kita jadi bongkak. Kita sanggup jual ilmu, tak apa. Kita ada ilmu, mengaji tinggi-tinggi, mengaji master lah, BA lah, dapat macam-macam. Kita boleh jual agama tu. Kita jual ilmu kita tu. Kalau anda ilmu aku ni, semalam kuliah, minimum 1,000. Kurang tak boleh. Takut yang ini, kita takut. Kuala lama, nama dah popular, okey, nak pergi, panggil boleh. Daripada KL datang Kuala Kangsar, Ustaz, sembah 5,000. 5,000, Allah. Mana aku nak cari duit bagi kat kamu? Kamu dulu ngaji. Macam mana banyak mahal benar ilmu kamu ni? Dah sampai ke langit ke belum? Yuk, ilmu kamu ni. Cah 5,000 ni. Takut macam tu. Akhir zaman orang akan buat apa saja. Sebab orang kejarkan kesenangan. Jadi contoh macam tu. Tak salah ngajar. Tapi bila kita dah melampau-lampau, orang nak ilmu. Allah takdirkan kita untuk bagi ilmu tu. Kita pula pergi jual ilmu tu. Sama juga dengan tauhid. Mengaji tauhid, rasa-rasa dah kenal Tuhan dah. Walhal duk kenal Tuhan dengan akal je. Duk hafal sifat 20 tu baru. Kan? Baru yang itu. Tu pun panggil mengaji kan main. Berasa sombong tak kira. Saya jumpa orangnya, kamu kenal Tuhan tak? Jumpa je tanya orang. Macam dia tu kenal Tuhan dah. Ni pun takut juga. Sebab itulah dia jahat. Dalam ilmu pun ada. Sebab setan duduk kat situ. So jadi, kenapa bawa ilmu tasawuf? Nak bersihkan benda-benda syirik, benda-benda kufur kat situ, kat ilmu tu. Supaya fiqh jadi cantik, tauhid jadi cantik. Itu maknanya tasawuf tu menjernih dan mengheningkan fiqh dan tauhid. Tadi saya dah sebut. Kalau cat ni, cat merah dia nak sapu kat mana? Kena ada benda lah. Jadi tasawuf ni kena ada fiqh. Kena tauhid baru ada tasawuf. Kalau tak ada fiqh, tak ada tauhid, tiba-tiba dia ngajar kita ilmu tasawuf. Fiqh pun tak ada. Tauhid pun tak ada. Kamu ngajar ilmu apa ni? Inilah ilmu makrifat. Terus sampai ke Tuhan. Tu jangan ikut, tu sesat. Begitu. So jadi alhamdulillah, saya rasa itulah untuk malam ni. Jadi dengan demikian, bila kita dah belajar ketiga-tiga ilmu, iman, Islam, ihsan itu, insya-Allah bersihlah daripada segala sifat keji dan juga syirik bila kita dah belajar. Ini baru mukadimah. Baru mukadimah peringkat awal. Kita tak pergi jauh lagi, baru sekadar saya layang-layang ke atas, susun. Nak mikir macam mana nak buat slide. Saya bukan artis pun, tak pernah mengaji pun nak buat ni ni slide ni. Sajalah mereka reka, jadilah.
Takat-takat yang mampu kan. Kalau orang kata ustaz tu bodoh tak reti pun, memang bodoh lah, tak pandai, memang cakap betul-betul tak pandai. Yang buat ni pun saya mereka-reka saya sendiri, apa benda pandai lah. Sebab saya ni gemar sangat mereka-reka ni. Jadi. Jadi itulah cerita dia untuk malam ni. Jadi apa yang nanti kita sambung lah untuk kuliah yang besok malam pula, kita tengoklah tajuk mana pula yang kita nak continue lagi. Tapi untuk malam ni tentang tasawuf, macam itulah cerita dia. Jadi kalau siapa yang tak faham, sila rujuk balik, refer balik pada mula tu, dengar balik bagi faham. Macam mana kita nak mulakan kaedah untuk kita memulakan pengajian kita dalam bidang ilmu tasawuf. So jadi saya dah selesai dah peringkat awal. Fiqh, tauhid, tasawuf. Macam ni yang kita bincang pada awal tadi. Kalau orang lain tanya, tu lagi, adalah lagi, ada Quran, ada hadis, banyak lagi. Tapi yang ini, yang asasnya kat sini. Quran ada pula mazhab dia, ni ikut siapa pula, hadis ni ikut siapa pula. Jadi banyak lagi ilmu lain. Tapi asas bagi kita orang awam ni, ini dulu. Ini dulu. So, takat ni dulu mana ni, insyaAllah. Mudah-mudahan kita sama doa bagi minta kepada Allah supaya Allah mudahkan, kurniakan kita taufik dan hidayah, dan kita dapat meneruskan pengajian di musim ni kuarantin ni. Rasanya sambung lagi ni, rasanya macam berat dah sambung lagi. So adalah peluang nak mengaji lagi. Kalau habis je besok, kita punya hero kita tu doktor apa nama, doktor tu yang DG KKM tu, Nosham tu, dia kata kita dah nak angkat, tu kita tengok balik lah. Kita tanya dengan kawan kita, boleh ke koma ni nak ngaji lagi? Dah tak ada COVID ni, semua orang nak start pergi kedai mamak dah, malam nak tengok bola lah, nak tengok itulah. Sekarang ni boleh lagi. Jadi kita tanya balik esok. Jadi buat masalah ni kita akan sambung sampai habis tu, kita tanya balik itu. Jadi sampai di sini dulu, saya minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim.